Dua-dua tu keluar daripada kokpit dan bagi idea gila tu dekat yang lain. Terkejut ada orang, kau gila ke? Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Haris Samsamon #Hari Semalam. Guys, sebelum ni aku pernah cerita pasal kemalangan yang melibatkan penerbangan. Ada dekat video ni dengan video ni. Malam ni sekali lagi aku nak cerita pasal kemalangan penerbangan. Kalau video sebelum ni, kemalangan tu menyelamatkan semua penumpang yang ada dalam tu, yang ada dalam kapal terbang tu. Yang lagi satu pula, semua dalam penerbangan tu, dalam pesawat tu mati sebelum dia terhempas lagi. Yang kali ni aku nak cerita, dia ni penerbangan kemalangan ni ada yang mati, ada yang selamat. Tapi yang terselamat tu, survivor tu, terpaksa buat keputusan yang gila untuk bertahan hidup. Kejadian ni berlaku pada tahun 1972. Ada satu tim rugby daripada Uruguay nak ke Santiago, Chile. Sebab masa tu diorang ada perlawanan persahabatan antara tim Uruguay dengan tim Chile. Disebabkan perjalanan daripada Uruguay tu nak ke Chile, kalau ikut jalan darat, bukan main susah, lama. 2 hari setengah baru sampai. Jadinya diorang pilih jalur udara. Tapi kalau nak naik kapal terbang, kalau nak naik kapal terbang komersial biasa, maksudnya macam beli tiket biasa, akan jadi mahal gila. Kos dia tu akan tinggi. Jadinya diorang ambil inisiatif untuk sewa charter satu kapal terbang daripada Uruguay punya force tentera udara. Tentera udara Uruguay. Okay, macam kerajaan punya kapal terbang lah. Itu pun diorang charter tu pun, diorang sewa tu pun yang paling murah punya. Yang paling murah diorang boleh dapat. Yang nak pergi ni pun bukannya setakat tim je. Ada juga supporters yang terdiri daripada kawan-kawan diorang dan juga ahli keluarga diorang sendiri. Pada 12 Oktober 1972, semua ahli keluarga dengan pemain-pemain rugby ni, satu tim ni, berkumpullah dekat lapangan terbang tentera udara tadi tu. Yelah, nak naik kapal terbang tentera udara kan. Pesawat tu dinaiki 45 orang. Tim rugby tu lebih kurang dalam 17-18 orang. Lepas tu supporters, kawan dengan family ni, termasuk kru 5 orang. Seronoklah diorang nak berangkat pergi lawan persahabatan ni. Excited lah masing-masing. Sebabnya nak pergi perlawanan persahabatan satu hal. Lepas tu satu kapal terbang tu, satu pesawat tu memang kita sajalah kan. So seronoklah perjalanan. Penerbangan tu dinamakan penerbangan 571. Makanya diorang berlepaslah dari Uruguay menuju ke Santiago, Chile. Perjalanan yang diorang akan lalu ni, jalan udara ni, akan melalui satu pegunungan Andes dekat Argentina. Pegunungan tu memang popular dengan pegunungan yang bersalji. Lepas tu selalu akan ada salji tebal, ribut salji dekat kawasan tu. Plannya nak gerak terus lah daripada Uruguay tu terus ke Chile. Tapi itulah, kita hanya merancang, Tuhan juga yang menentukan. Hari tu, masa diorang flight tu, salji turun dekat kawasan pegunungan Andes tu dengan sangat lebat. Dan sangatlah bahaya untuk meneruskan perjalanan. Pilot decide untuk mendarat dekat lapangan terbang Mendoza, Argentina. Bagus kan pilot ni, dia dapat plan, okey tak boleh ni, cuaca buruk ni, kita landing dulu kat sini. Tapi itulah, bagus-bagusnya pun jangan puji lebih-lebih dulu. Terpaksalah diorang lepak dekat airport Mendoza ni satu malam. Esoknya 13 Oktober 1972, hari Jumaat. Ni dia, Friday the 13th. Diorang ke udara semula, berlepas dari Mendoza, Argentina tu ke Chile. Pilot tu terpaksa merancang jalan yang terpusing-pusing macam Syamir. Kau ni kenapa Syamir? Terpusing-pusing. Inilah laluan. Kau terpusing-pusing, pening kepala aku Syamir. Gitu. Untuk elak pegunungan yang tinggi dekat kawasan Gunung Andes tu. Terpaksalah dia terpusing-pusing. Dalam kapal terbang tu meriah. Yelah, dalam kapal terbang tu kenal semua kawan-kawan, saudara mara, coach apa semua kan. Sahabat handai, gelak ketawa, gosip-mosip, gurau senda, siap main baling-baling bola rugby lagi. Oh, meriah dalam tu. Seronok diorang. Tengah-tengah diorang berseronok, main baling-baling bola lah, bergelak ketawa, bergurau senda. Tiba-tiba diorang rasakan satu gegaran yang sangat kuat. Tapi diorang macam tak panik lagi sebab diorang rasa macam turbulence biasa je ni. Tapi gegaran tu lama dia bergegar. Lama gila. Tengah-tengah bergegar ni, satu kabin tu tengah bergegar, Kapten buat pengumuman yang akan ada turbulence yang sangat lama. Lah, padahal ni dari tadi ni baru nak umum.
Tengah-tengah bergegar ni, salah seorang player rugby ni perasan. Dia tengok kat tepi tingkap, dia tengok kat luar tingkap. Dia nampak macam gunung-gunung ni macam dekat gila dengan kita, kata dia. Gunung dengan kapal terbang ni lebih kurang sama level ni, macam dekat dan dia macam bawah. Gunung kat atas, kapal terbang ni kat bawah. So macam, kita ni bawah gunung ni, kata dia. Dia cakap dekat member sebelah dia, kita ni dekat betul dengan gunung, kata dia. Member sebelah ni punya celupar mulut. Dia jawab, entah-entah kita langgar kot jagi gunung ni. Alah. Gegaran makin kuat makin lama. Gegaran makin lama makin kuat. Diorang yang tadi tengah seronok-seronok bergurau senda tu, masing-masing sekarang ni duduk kat kursi, duduk diam-diam pakai seat belt, berdoa je. Benda tu, berdoa je lah mampu. Tadi tu cerita dalam kabin pesawat. Dekat kokpit apa jadi? Dua-dua orang yang dekat kokpit ni, pilot dengan co-pilot, mengalami kesukaran pandangan. Dia tak nampak depan ni, apa kat depan ni. Sebabnya masa tu dekat atas kawasan gunung tu, tengah turun salji, berkabus. So, jarak pandangan dia ni terbatas. Si pilot ni boleh pula dia buat silap sebab dia tak nampak depan dia apa. Pilot tu ingatkan airport Chile ni dah dekat. Dia siap bagi tahu ATC yang dekat Santiago tu, kita orang dah nak sampai, kata dia. ATC ni pun suruhlah turun ke ketinggian untuk mendarat. Si pilot ni pun turun. Turun-turun je, rupanya dia orang masih jauh dan dia orang tu turun tu dalam tengah kawasan Gunung Andes tu. Tu pasal lah tiba-tiba dalam kabin rasa turbulence kuat gila. Sebab masa tu tekanan udara sejuk kan, so dia langgar awan sejuk dekat situ. Mamat yang nampak gunung tadi tiba-tiba dekat tu kan, itulah punca. Bila pilot tu dah turun, dah makin lama makin rendah, pandangan dia masih lagi terhalang ni dengan kabus apa semua. Tiba-tiba bila dia terkeluar je daripada kabus tu, depan mata dia ni ada gunung besar bagak. Panik dua-dua orang dalam kokpit ni, cuba untuk naikkan balik kapal terbang ni. Indikator dah tulis pull up sebab ada obstacle kat depan. Dia orang cuba naikkan sambil belok sebab dia nak elak macam macam tu dan disebabkan dia buat tu terlalu cepat, mendadak itu macam ni kapal terbang tu pergi. Dah macam akrobatik dekat 5 tu. Yang dalam kabin memang dah sejenis menjerit-jerit minta nyawa dah. Sedaya upaya kapten tu cuba naikkan kapal terbang dia, dalam keadaan tengah naik tu tak sempat. Bahagian belakang, bahagian ekor pesawat tu terlanggar salah satu puncak gunung. Kapal tu terbelah dua. Membuatkan orang-orang yang duduk bahagian ekor-ekor kapal tu, belakang kapal, tercampaklah sekali dengan bahagian ekor. Sekarang ni kapal terbang ni dah tinggal separuh, lepas tu bolong kat bahagian belakang. Tercampak-campak semua siapa yang dekat dengan pecahan tu tadi tu, belahan tadi tu, tercampak keluar. Beberapa saat lepas tu, sayap kiri langgar gunung, sayap kanan langgar gunung, settle. Sekarang ni tinggal dia punya fuselage, dia, yang badan kapal tu je. Penumpang dalam pesawat tu masih ada yang hidup lagi. Diorang tengok sendiri ni keadaan orang-orang tercampak keluar ni. Dan diorang hanya duduk diam-diam dekat kursi, tak boleh buat apa-apa. Hanya tunggu je lah apa nasib diorang lepas ni, apa nak jadi. Duduk je lah. Kapal terbang ni tengah menjunam ke bawah. Dari ketinggian 4,000 meter dari paras laut, kapal tu terus jatuh menjunam dengan ekor tak ada, dengan sayap dah tak ada. Tinggal fuselage tak silap aku. Kira the remaining bahagian kapal tu, body kapal tu, tanpa sayap, tanpa ekor. Dan akhirnya sisa badan terakhir tu jatuh ke permukaan Gunung Andes yang tebal bersalji pada ketinggian 3,570 meter dari aras laut. Kalau tadi dalam kabin tu suara riuh rendah gelak ketawa, sekarang ni kabin dipenuhi dengan suara jeritan kesakitan. Itu pun bukan semua kabin. Sebabnya kabin dah tinggal 3 suku. Ekor dah tercampak. Bukan juga semua masih hidup dalam badan kapal yang tersisa tu. Kau bayangkan kau ada dalam kabin tu, pengsan, lepas tu kau sedar-sedar, member sebelah kau dah mati. Baru tadi kau bergurau senda dengan dia. Tengok keliling, family kau dah tak ada, dah terkorban. Ada pula yang kepala dah pecah, isi kepala berterabur. Itu yang dialami oleh survivor yang terselamat masa kapal terbang tu terhempas. Dari 45 orang yang ada dalam kapal tu, 12 orang terbunuh masa pesawat tu terhempas. Yang selamat tu nyawa je lah yang selamat. Keadaan memang dah patah tangan, patah kaki, lebam sana, lebam sini, luka sana, luka sini, macam-macam lah kecederaan yang diorang alami.
Survivor tu yang terselamat tu pun merangkak-rangkak lah keluar daripada kapal terbang tu. Keluar-keluar je yang diorang nampak adalah putih semua. Keliling diorang ni putih belaka. Hanya gunung ganang yang diselaputi salji tebal. Tu yang diorang nampak benda tu. Diorang ni tak tahu pun diorang kat mana. Tak ada titik exact kat mana diorang sekarang ni berada. Diorang tak tahu langsung. Kira out of nowhere bak kata orang Jawa. Atas gunung bersalji, suhu dia masa tu minus 30 darjah Celsius. Dia punya sejuk, kalau kau on lighter, api lighter tu boleh beku lah. Dengan tak ada sebarang alat telekomunikasi, come on, masa tu tahun 1972 kot, mana ada smartphone lagi. Maknanya bukanlah ada orang setiap seorang akan pegang phone. Smartphone tak ada, BlackBerry jauh sekali. Keadaan sesejuk tu nak bernafas pun susah. Dan dengan suhu sesejuk itu juga, confirm akan cepat lapar. Alah, korang yang baru duduk dalam aircon office pun, sarapan pukul 8 tadi, pukul 10 dah lapar balik dah. Ni apatah lagi minus 30 weh. Sebabnya kalau kita dalam kesejukan, badan kita akan memerlukan banyak energi untuk bakar kalori untuk menghangatkan badan. Maknanya bagi haba kat badan. Diorang mula cari jalan untuk bertahan at least untuk 2-3 hari. Yelah, sebelum pasukan penyelamat datang, 2-3 hari ni confirm lah datang kata dia. Untuk elakkan udara sejuk tu masuk, diorang duduk dalam kabin yang tertinggal tu, tutup dengan beg-beg. Diorang ambil beg, kumpul beg, tutup lubang tu, kan kabin tu pecah kan. Dia tutup, lepas tu ambil semua baju-baju, seberapa banyak baju, diorang selimut untuk menghangatkan badan. Segala kulit dekat kursi pesawat tu pun diorang koyakkan. Diorang selongkar juga beg-beg yang ada tu, manalah tahu ada makanan ke, ada minuman untuk diorang bertahan at least 2-3 hari. Diorang jumpa makanan, tapi stoknya sangat terbatas untuk tampung lebih kurang masa tu ada 30 orang, 32 orang lebih kurang. Itu pun sekadar alas perut je, bukan untuk kenyang lepas buka punya, bukan. Asal ada makanan je. Lepas terempas tu, diorang bermalam terus kat situ, dan malam pertama 5 orang lagi terkorban. Sama ada yang terkorban sebab kecederaan diorang terlalu parah, ataupun yang hipotermia, terlalu sejuk. Pada mulanya diorang ingatkan keadaan tu hanya berlaku dalam 2-3 hari. Sebabnya nanti pasukan penyelamat datanglah, kita bertahanlah lagi 2-3 hari. Tapi diorang silap. Dah seminggu, tak ada langsung petanda pasukan penyelamat datang. Tak ada langsung bunyi helikopter, tak ada langsung kapal terbang yang lalu atas diorang. Sementara itu di Uruguay, diorang dah dapat detect lah kapal terbang ni lost contact satu hal. Lepas tu tak mendarat dekat Chile. Teruslah diorang cakap, okay, kita kena cari. Diorang hantar ni SNR, Search and Rescue, kira pasukan mencari dan menyelamat lah. Diorang cari dekat laluan yang tadi yang terpusing-pusing itu. Diorang cari dekat area-area situ, maknanya dekat gunung situ. Diorang cari. Tapi katanya sebenarnya pasukan penyelamat tu cari di tempat yang agak jauh daripada tempat yang diorang terempas ni. Tapi juga nak cari ni pun bukan main susah. Sebabnya kawasan tu macam aku cakap tadi, Gunung Andes ni selalu salji tebal, selalu turun salji. Yang nak cari ni confirm lah udara juga, yang menggunakan udara juga, helikopter, kapal terbang. Diorang sendiri hadap turbulence kau-kau punya. Apatah lagi yang beramai-ramai nanti. Yang buat lagi susah, dekat kawasan salji tu kan putih semua. Body kapal terbang tu warna putih. Macam mana nak nampak? Memang susah nak nampak. Berhari-hari diorang cari, Search and Rescue ni cari, tak jumpa-jumpa. Manalah diorang ni katanya. Sudahnya pada hari ke-11 lepas kapal terbang tu terempas, diorang hentikan pencarian. Search and Rescue ni hentikan pencarian. Sedih kan? Sebab katanya kalau dengan keadaan kapal terbang dalam keadaan gunung tu macam tu, kalau kapal terbang terlepas, memang takkan ada yang selamat katanya. So, itulah hari ke-11 dia berhenti. Yang survivor ni, yang terselamat ni, tiap-tiap hari menantikan adalah satu kapal terbang penyelamat ataupun helikopter yang jumpa dia orang. Berbalik ke tempat terhempas itu atas gunung. Makin hari angka korban makin meningkat. Sebab kesejukan, sebab hipotermia dan juga kecederaan yang diorang alami. Dan masalah pertama muncul. Hari ke-9, makanan habis. Bekalan makanan habis. Langsung tak ada apa-apa dah. Diorang cuba juga korek-korek, mana tahu beg-beg yang ada ni ada lagi sisa-sisa yang tertinggal.
Dua orang daripada diorang masuk ke kokpit. Samalah cerita dia nak korek mana tahu ada makanan lagi kan. Pilot dengan co-pilot dah mati dah dalam tu. Cari memang dah tak ada makanan. So salah seorang daripada diorang ni, dia macam duduk, dia tengok pilot tu kan. Kita makan je lah pilot ni. Yang seorang ni macam apa? Ni pilot ni, kita makan je daging dia. Serius lah kau ni? Habis kau ada idea ke macam mana kita nak bertahan hidup ni? Makanan tak ada ni. Dua-dua tu keluar daripada kokpit dan bagi idea gila tu dekat yang lain. Terkejut lah diorang macam, kau gila ke? Berdebat lah diorang. Ada yang setuju, separuh lagi tak setuju. Kalau kau terdampar kat pulau, at least dekat pulau tu kau boleh cari buah ke, tanaman ke yang boleh dibuat makan, ikan ke yang korang boleh bakar, ataupun haiwan lain yang kau boleh makan, tangkap, makan. Ini dekat tengah-tengah gunung dengan celah-celah gunung yang kau tak tahu kat mana, penuh salji, tak ada tumbuhan, tak ada haiwan lalu. Apa yang korang nak makan? Ini search and rescue ni tak tahu ni bila ni nak sampai ni. Setelah berbincang, berdiskusi, bermeeting, macam-macam lah diorang fikirkan, bincang punya bincang, berdebat punya berdebat, dan akhirnya diorang sepakat untuk makan daging mayat-mayat yang dah terkorban, dimulakan dengan pilot dulu. Maka dengan itu, masalah bekalan makanan selesai. Satu persatu mayat penumpang yang sebenarnya kawan-kawan dengan family diorang dijadikan santapan untuk survivor ni bertahan hidup. Itulah dalam keterpaksaan tu. Daging-daging diorang tu kawan, family. Itu yang terpaksa diorang telan. Ini yang real dia punya maksud kawan makan kawan. Memang secara harafiah makan. Walaupun bekalan makanan dah selesai, diorang hadap lagi satu bencana. Pada hari ke-17, ada salji runtuh yang berlaku. Malam-malam diorang tengah tidur, tiba-tiba diorang dengar bunyi apa nama orang putih kata apa? Avalanche. Kira salji runtuh lah. Salji tu terus sapu bahagian badan tu, terus hentam je yang diorang dah buat apa nama tu, yang tutup dengan beg-beg tu, semua masuk salji. Dalam kabin tu dah penuh salji pula. Kejadian tu mengorbankan lagi 8 orang survivor serentak tertimbus dalam salji. Bertambah lagi juadah untuk survivor ni. Yang kesiannya 8 orang tu lah dah bertahan makan daging orang, lalas kena makan juga. Harapan diorang untuk tunggu pasukan penyelamat terkubur. Diorang rasa macam tak payah tunggulah, kata dia. Dari hari dah jadi minggu. Daripada 2-3 hari dah jadi 2-3 minggu. Diam tak diam, sedar tak sedar dah jadi bulan dah sekarang. Mayat-mayat yang dimakan tu pun dah makin lama makin kurang. Kalau mayat-mayat tu habis, agaknya diorang kena berbunuh satu sama lain untuk bertahan. Disebabkan tak ada langsung bantuan yang datang, diorang decide untuk kita pergi je lah cari bantuan. 3 orang yang terkuat, maknanya yang masih mampu lagi nak berjalan ke, decide untuk pergi cari kampung terdekat. Diorang plan macam kita pergi ke puncak gunung paling atas, kita cari, macam kita tengok kat mana, kat situ kan boleh nampak kat mana ada kampung, kita pergi situ, kata je. So 3 orang pergi, Nando, Roberto dengan Antonio. Diorang decide untuk berjalan ke puncak gunung tu. Berjalan, babe. Masa tu hari ke-61. Itulah 3 orang mamat tadi tu berjalan ke puncak gunung. Jalan punya jalan, redah salji tebal dengan peralatan yang seadanya je. Peralatan yang diorang ada ni jauh daripada level lengkap. Itu pun diorang buat sendiri peralatan tu. Macam peralatan mendaki. Peralatan mendaki ni, kalau kau mendaki gunung biasa pun dah macam-macam kau kena bawa. Ini apatah lagi gunung bersalji. Sampai puncak gunung tu, diorang berharap diorang akan nampak at least ada kawasan hijau yang macam at least nampak macam ada tanaman, ada kehidupan. Tapi sampai di atas puncak gunung tu, diorang hanya tergamam. Sebabnya yang diorang nampak gunung, gunung dan gunung lagi. Hanya gunung. Dan gunung-gunung tu semua penuh dengan salji, diselaputi salji saja. Macam, weh, kita kat mana ni? Memang betul-betul kat tengah-tengah ni. Diorang bertiga ni decide pula, okey, Antonio, kau patah balik ke kapal terbang. 2 orang ni lagi teruskan perjalanan untuk cari bantuan. Roberto dengan Nando tadi tu. Yang sedihnya, yang sayunya dekat sini, Roberto dengan Nando ni cakap dekat Antonio, kita orang mungkin akan mati.
Tapi at least kita orang mati dalam keadaan mencuba untuk diselamatkan. Diorang decide untuk Antonio ni balik semula ke kapal terbang adalah at least bekalan makanan diorang ni cukup untuk 2 orang. Takut kalau 3 orang makanan tak cukup. 2 orang ni pun siapa tadi, Nando dengan Roberto teruskanlah perjalanan. Nando dengan Roberto, betul lah. Perjalanan yang diorang tempuh ni bukan mudah ya. Naik turun gunung, salji tebal, panjat, slide dalam keadaan sejuk, lama pula tu. Diorang berjalan tu berhari-hari babe. Dan di sinilah keajaiban berlaku. Pada hari ke-10 diorang berjalan, akhirnya diorang nampak tanaman. Diorang nampak macam ada satu kehidupan kat situ. Dan diorang jumpa sungai. Diorang lepak terus dekat sungai tu, diorang rehat-rehat, diorang minum air sungai, diorang mandi, diorang makan bekalan makanan yang diorang bawa. Bekalan makanan tu itulah daging manusia tadi tu. Dan tengah-tengah diorang berehat-rehat, diorang nampak ada seorang mamat ni, seorang abang ni dekat seberang sungai. Melambai-lambailah dua-dua berada ni. Wow, kata dia. Abang ni bila nampak je diorang ni macam kesusahan, macam yalah pakaian diorang, dia punya cara pun macam apa, orang dalam kesusahan lah, macam orang yang nak minta tolong. Terus abang ni belah, dia panggil orang kampung. Ramai-ramai orang kampung datang, naik perahu seberang ke sungai, ambil diorang bawa balik ke kampung yang terdekat. Alhamdulillah dekat situ ada satu pemukiman, satu kampung kecil. Nando dengan Roberto ni pun cerita habis apa yang jadi kat diorang. Diorang beritahu yang diorang ni adalah survivor daripada kapal terbang yang terhempas, dan ada lagi yang tengah terkandas dekat tengah-tengah gunung tu. Orang-orang kampung ni pun kontak lah penyelamat 999 ke polis, bomber, Jepam, habis semua dia kontak ni. Barulah tim SNR ni, Search and Rescue ni terus tersedar yang macam, wow, ada survivor lagi. Benda ni dah 3 bulan lepas. Datanglah diorang gojok-gojok naik komputer pula, naik helikopter ke kampung tu. Diorang tanya dekat Roberto dengan siapa tadi, Nando tu, kat mana diorang ni. Tim penyelamat tu bawa diorang sekali, tunjuk kat titik mana diorang ni berada. Angkut, bawa sekali, gojok. Dan pada hari ke-71 selepas kapal terbang tu terhempas, helikopter sampai ke tempat, ke titik mana bangkai pesawat tu ada. Diorang punya seronok, diorang punya happy. Memang hanya diorang dengan Tuhan je yang tahu. Hari ke-71, 6 orang diselamatkan sebab tim tu hanya bawa 2 helikopter, tak muat nak masuk sumbat ramai. Dan esoknya pada 23 Disember 1972, hari ke-72, semua dapat diselamatkan. Setelah 72 hari terkandas di tengah-tengah pegunungan bersalji di Andes, Argentina, sampai terpaksa jadi kanibal, diorang dapat kembali ke rumah masing-masing. Mangsa-mangsa yang terkorban dikuburkan dekat situ juga, dekat pegunungan Andes juga, dan dibuat satu makam peringatan, tugu peringatan untuk mangsa-mangsa yang terkorban. Lepas survivor ni dah selamat, lepas diorang dah balik rumah, dah dibawa balik ke Uruguay, heboh cerita diorang pun tersebar kat media-media. Diorang ni dianggap macam hero, dianggap macam satu keajaiban, macam manusia kuat sebab bertahan 72 hari dekat pegunungan bersalji dengan suhu rendah tu. Tapi bila rakyat-rakyat ni tahu macam mana cara diorang bertahan hidup, diorang kena kecam teruk babe, kena kutuk sebab makan daging manusia, jadi kanibal. Kawan-kawan rapat, jiran-jiran rapat, survivor-survivor ni sampai jauhkan diri daripada diorang sebab takut kena makan. Banyak kecaman dan komen-komen negatif yang diorang bagi, sama macam mulut-mulut netizen sekarang ni, cakap pakai ikut sedap aja. Tapi akhirnya pihak gereja dekat Uruguay macam panggil diorang, duduk ramai-ramai bagi pengampunan. Sebabnya diorang buat macam tu terdesak, keadaan darurat. Gereja faham apa yang diorang buat. Macam dalam agama faham apa yang diorang buat. So diorang diberi pengampunan secara awam, dan barulah diorang diterima balik oleh masyarakat yang duk mengutuk-ngutuk, mengecam-ngecam tu. Ni orang yang kecam, orang yang kutuk ni, letak dia kat gunung ais tu, tengok 70 hari hidup macam mana. Begitulah tadi kisah keterpaksaan, keterdesakan, amboi aku punya ayat, untuk bertahan hidup sampai jadi kanibal. Kalau korang berada di tempat tu,
Korang sanggup tak korbankan, kata orang ni, korang punya anak tekak ni untuk makan mayat manusia ni? Kejadian tu selalu diberi nama Miracle in the Andes, keajaiban di Andes. Cerita ni pun ada dibuat filem. Tajuk dia Alive, tahun 1963. Jangan tengok Alive yang baru dekat Netflix tu. Itu cerita pasal zombie. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Andai kata korang suka dengan video ni, tekan butang like. Untuk menyokong channel ni supaya lebih berkembang, tekan butang subscribe. Nak tahu bila lagi yang akan aku upload, video apa lagi yang akan aku upload, tekan butang notification. Nak bagi tahu kawan-kawan korang pasal kehadiran channel ni ataupun pasal cerita kisah Andes ni, tekan butang share. Aku izinkan, silakan. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.